الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, hari ini kita akan ambil berkat, ambil pelajaran, ambil pahaman tadabbur dari ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 208 hingga 211. 208 hingga 211 ya. Surah Al-Baqarah 208 hingga 211. Mari kita baca ramai-ramai. Saya baca, tuan-tuan ikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا اتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. أن يأتيهم الله في ظلل
من الغمام والملائكة وقضي الأمر والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله ومن يبدل نعمة الله من بعد جاءته فإن الله شديد العقاب. Alhamdulillah, comel, cantik ya. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, ayat ni baca, kita dah baca dah. Jadi apa ayat ni nak ajar kita pada pagi ni, subuh-subuh hari ni? Jadi kita ambil yang Melayu dia. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum-hukumnya. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, perkataan segala hukum-hukumnya, the words, perkataan, kalimah akhir sekali, segala hukum-hukumnya itulah menentukan tuan-tuan dan saya, puan-puan, Islam betul ke Islam olok-olok. Dia duduk di kalimah akhir sekali itu, yakni mematuhi semua hukum-hukum dia. Barulah kita dipanggil al-muslimun, al-mu'minu wal-muslimun. Orang mukmin dia Islam betul-betul. Jadi tuan-tuan sekalian, kalimah ni lah yang menjerut kebanyakan orang Islam seluruh dunia. Sebab apa? Sebab dia akan jadi wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut menurut jejak langkah syaitan. Ikut semua sekali hak ada dalam Islam ataupun ikut jejak langkah syaitan. Imma
tadkhuluna fil Islam kaffah, masuk Islam semua sekali, wa imma, ataupun kamu tattabi'u khutuwat syaitan, ikut jejak langkah syaitan. Nanti saya hurai. Innahu lakum aduwwum mubin, sungguhnya syaitan itu adalah musuh kita yang utama, yang paling ketat. Jadi tu ayat 28. Huraiannya begini. Mula-mula sekali bila Allah guna perkataan ya ayyuhalladzina amanu, maknanya Allah sayang pada kita tu. Wahai orang-orang yang beriman. Lembut panggilan Allah tu untuk kita. Sebab dia sayang benarlah pada orang beriman ni. Tapi seolah-olah Allah letak syarat di situ. Jadi orang beriman semua, masuklah kamu ke dalam agama Islam tu dengan mematuhi semua yang ada dalam hukum-hukum yang ada dalam agama Islam. Jadi hukum-hukum yang ada dalam agama Islam tu, tuan-tuan, dia duduk dalam 30 juzuk Al-Quran. 30 juzuk Quran tu, di situlah ada hukum-hukum tentang agama Islam. Dia duduk dalam semua sunnah Nabi. Itu adalah hukum-hukum agama Islam. Baik. Mematuhi semua hukum-hukum. Untuk pengetahuan tuan-tuan, perkataan dengan mematuhi hak dalam kurungan itu ditambah oleh Tok Guru kami, Tok Guru saya di JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM tu, dia tambah. Asalnya tidak ada perkataan itu, tapi dia tambah supaya kita semua faham dengan mematuhi segala hukum-hukumnya. Bila sebut perkataan hukum-hukumnya dalam Quran tu, hukum-hukum dia, kalau kita nak sebut contoh, kenapa orang Melayu sembahyang 5 waktu? Kerana hukumnya wajib ada dalam Quran. Kenapa orang Melayu puasa bulan Ramadan? Kerana mematuhi hukum-hukum Islam ada dalam Quran, hukum wajib puasa. Kenapa orang Melayu pergi haji bila cukup syarat-syarat dia? Sebab hukum wajib haji itu hukumnya wajib, mesti buat. Baik. Tapi itu adalah hanya 1/10 daripada hukum yang ada dalam Quran. Dalam Quran ni banyak lagi. Kalau kita gulung, kalau kita mengaji bab Quran, hukum-hukum dalam Quran ni, ulama-ulama akan simpul dia dalam beberapa perkara. Al-ahkam al-muta'allaq bi al-ibadah. Ada hukum-hukum yang berhubung kait dengan ibadat. Khususiyah ibadat saya sebut tadi. Wa hunaka ahkam. Ada pula hukum di sana yang berhubung kait dengan al-ijtimaiyah. Hukum-hukum kemasyarakatan. Kalau awak Islam tu awak kena patuh juga. Wa hunaka ahkam al-muta'allaq bi al-hukumiyah. Ada pula hukum-hukum yang berhubung kait dengan perundangan, hukum-hukum negara. Ada juga dalam Quran. Ada pula hukum-hukum yang berhubungan dengan al-iqtisadiyah, dalam hal-hal ekonomi. Termasuk dalam hukum-hukum agama Islam juga. Saya sebut satu persatu. Hak hukum-hukum peraturan tentang ibadat tu kita dah buat semua. Harap betul dengan Allah SWT. Sembahyang, puasa, zakat, haji, segala macam tu kita buat. Alhamdulillah. Baik, kita pergi pula kepada yang wajib kita patuh tentang hukum-hukum yang hubungan dengan ekonomi. Cari harta. Oh, kerana cara cari duit, cari pitih. Cari pitih ni pun, cari duit ni, kalau kamu betul-betul Islam, bukan Islam penipu, kamu kena ikut hukum-hukum yang Allah tentukan dalam Islam. Apa hukumnya? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah kata aku halalkan jual beli, aku haramkan riba.
Maknanya dalam kita, kalau kita orang mukmin Islam tu betul, dalam kita mencari harta benda, ekonomi negara segala macam, kalau kita betul-betul Islam, wajib kita kena patuh. Hukum-hukumnya ialah riba haram, cari duit dengan jual beli yang halal, itu boleh. Jadi kalau Islam tu betul, dia patuh kepada Islam secara menyeluruh, maka setiap kegiatan ekonomi dia, cari duit dia, wajib dia kena patuh kepada hukum Islam. Yang ni kena yang halal sahaja. Yang inilah yang terpukul terjerut orang Islam seluruh dunia. Termasuk juga negara kita. Negara kita, sebab kita negara Islam, pemimpin atas sekali, hujah kita negara Islam ialah kerana ia adalah Ketua Agong Islam, Perdana Menteri Islam. Maka itulah kita negara Islam. Hujah kedai kopinya. Tapi tak apalah, kita terima. Kita terima. Tapi dengan terma dan syarat. Apa dia syarat dia? Adakah awak ikut Islam dalam semua perkara? Saya beri contoh ekonomi. Jadi kita berharap negara kita dalam mencari ekonomi dia, kalau dia nak negara kita Islam ni negara Islam betul, bukan negara Islam secara cok ataupun mi segera, kita tak mau Islam pada atas kertas, alal kertas faqat, Islam pada kertas saja, walakin fil haqiqah fil amali la, pada hakikatnya tidak, tak mau. Jadi setiap program menambah ekonomi negara, maka wajib pembuat penggobal undang-undang nak melabur, nak mempertingkatkan ekonomi negara kita, nak bentang dalam parlimen itu, mesti ditapis oleh orang yang tahu agama. Mesti. Mana pakar ekonomi nak bentang dalam parlimen itu, kena beritahu pada majlis fatwa, ahli majlis fatwa kita. Ini wahai tuan-tuan sahibus samahah sekalian, bahawa benda ni kita nak ambil tarik pelaburan daripada Jepun. Cara pelaburannya begini. Yang ini daripada Korea. Caranya begini. Maka diterang sejelas-jelasnya. Maka kelulusan tu mesti ada cop majlis fatwa. Mesti diterang sejelas-jelasnya. Biar dia kata, oh, hak ni tuan tak boleh buat sebab bertentangan dengan Quran. Hak mana tu tuan sahibus samahah? Perkara 3, ceraian 7. Oh, yang itu bertentangan. Ya. Ittifaq kami semua itu bertentangan dengan Islam. Maka orang yang buat dasar ekonomi itu, dia pun ambil pen dia, tak cabut, tak lidah sikit sebab kering nak buat tu. Hak ni tak boleh pakai. Tak boleh lulus. Tu dia. Yang comelnya pakai ekonomi itu sendiri tahu agama, itu bagusnya, tapi tak apalah. Kita pakat-pakat, awak pakai ekonomi, saya doktor bahagian agama, awak doktor bahagian ekonomi. Kita sama kerjasama, tak ada apa. Itu sebenarnya. Kalau masuk juga yang haram, nak buat apa bangunan, nak buat apa kilang, nak buat apa pun, mestilah dibincang dengan Al-Quran. Siapa Al-Quran? Orang-orang yang tahu agama. Barulah hasil yang dapat tu tergolong dalam hasil yang halal, yang bukti awak ni Islam betul-betul. Sebab dia sebut kafah. Kafah ni segala-galanya mesti kita patuh. Itu dia tuan-tuan. Di situ mesti tersangkut Libya, tersangkut Jordan, tersangkut terkantoi di situ. Sebab mereka ni asal dapat duit saja, halal haram kita belasah. Itu dia. Akhir masuk. Oh, kalau macam ni payah ustaz. Macam mana kita gini? Jangan kata payah. Sebenarnya hasil daripada yang haram tu pun, untuk negara yang ada kafir, ada Islam ni, ada cara untuk menggunakan yang haram tu. Majlis fatwa tahulah, jangan tak percaya pada ustaz. Ini ustaz-ustaz majlis fatwa segala macam ni bincang tajuk bab mandi wajib, bincang tajuk bab darah haid berapa hari. Jangan bawa bagi tugas benda macam tu saja. Dalam masalah membangunkan negara, dia juga biar duduk atas. Orang panggil majlis syura, jangan duk pelekeh sangat ustaz ni. Saya tuan-tuan ingat
majlis fatwa, orang hak jaga agama dalam Malaysia. Saya rasa baru ni berair mata, menitis air mata. Saya kenangkan nasib kumpulan tok-tok guru saya. Betapa lekehnya di pandangan negara kepada mereka. Betapa lekehnya pandangan utusan Melayu kepada mereka. Utusan Malaysia ke Melayu? Menyiarkan gambar lucah di muka depan surat khabar. Ini tanda bahawa orang ni adalah memandang majlis fatwa ustaz-ustaz ni macam sampah. Cakap dia tu boleh ditung sampahkan, paduli apa dengan puak-puak janggut ni. Get lost Islam, ikut dia. Sepatutnya keluar benda tu dalam surat khabar. Malulah sikit pada negara Islam. Malulah sikit pada Yang di-Pertuan Agong Islam. Malulah sikit kepada Perdana Menteri Islam. Malulah sikit kepada majlis fatwa ulama-ulama JAKIM tu Islam. Sepatut tak boleh keluar. Haram keluar benda tu. Patut digantung surat khabar ni 3 tahun berturut-turut kena gantung. Kecuali penerbit tu semua sekali, pekerja utusan Malaysia tu, kita minta maaf dengan orang Islam seluruh Malaysia. Saya bertanggungjawab. Hak saya kata tu. Ini kalau kira adalah berita laknatullah nama dia. Tu hukum dia. Ustaz Fathul Bahri tu dia tak berani kata gitu. Tapi dia kata haram, tak boleh. Fathul Bahri kan, ustaz muda tu, dia pun memang muda. Dia memang budak ni alim. Fathul Bahri ni budak ni alim. Bersembuh ayat Quran dan pendek kata di mana-mana dia boleh ambil ayat Quran tu. Tapi berita tu adalah berita la'natullah. Dia kena taubat nasuha. Tuan-tuan puan sekalian, bukan marah ni, kita bincang. Gambar beruk pun kalau bersetubuh di situ kita siar muka depan tak boleh. Beruk dalam zoo tu. Monyet, unta, fadang fasir, kuda kita letak muka depan. Itu pun tak boleh. Ini kan pula manusia. Macam mana anak-anak kita nak tengok surat khabar? Utusan ni dibelanggan wajib pada sekolah-sekolah menengah, kadang sekolah rendah. Tak laknat lagi kerja macam ni. Ini orang panggil kerja laknatullah. Tuan boleh buka surat khabar Yahudi. Kalau ada tuan-tuan ada tiup, ada bukan tiup basikal, tiup internet segala macam tu. Tuan layar pergi kepada akhbar-akhbar di Yahudi. Akhbar Yahudi yang kita duk lawan Yahudi, dia pun tak tergamak mengeluarkan benda macam tu. Maknanya orang ni tidak Islam secara menyeluruh. Siapa nak tanya? Boleh tanya. Kita bincang. Allahu Akbar. Sedihnya saya. Saya ni ngajak agama. Sekolah menengah saja berpuluh tahun. Maktab pula berpuluh tahun, berbelas tahun. Jadi bila saya baca tu saya duduk renung. Saya sedih sebab apa? Betapa tak ada kesannya hak aku mengajar. Tak ada ke anak-anak murid aku yang berjaya duduk kat utusan ke mana tolong beritahu benda ni. Betapalah pengajaran aku tu begitu sekali. Tapi tak apalah. Dah macam mana? Dugaan dan cobaan. Saya pergi ke mana ni? Dia buat macam tu. Itu mencari keuntungan dari segi ekonomi. Mungkin dengan buat macam tu ada kumpulan-kumpulan tentu beli surat khabar tu. Ataupun dia ada satu perancangan supaya orang-orang tertentu terjatuh supaya dia naik. Bila dia naik maka akan dapat membentuk ni menguntungkan negara satu hari. Itu orang panggil dasar mencari keuntungan yang tidak Islamik. Ini tanda orang ni adalah orang yang tidak masuk Islam semua sekali. Dia hanya masuk sikit-sikit. Patut kalau mati macam mana Ustaz? Fi khutuwatis syaitan. Dia duduk dalam lorong syaitan. Kalau dia tak taubat, dia akan bertembung dengan seluruh rakyat Malaysia depan Allah di padang mahsyar nanti. Kita akan tuntut dia di padang mahsyar. Kecuali dia kena taubat nasuha. Keluar kepada sahabat dia, kami amat sesal dan minta maaf di atas pengeluaran gambar lucah pada satu hari dulu. Dia kena minta maaf. Kalau tidak maaf, dia tanggung dosa. Siapa kata? Saya. Boleh percaya ke dia Ustaz? Boleh. Apa tak boleh percaya lagi ni?
Habis. Dalam bab ekonomi. Kalau kamu Islam betul-betul, udkhulu fis silmi kafah, masuk Islam semua sekali dengan mematuhi segala hukum-hukumnya. Hukum hakam tentang bab sembahyang 5 waktu kita dah buat. Hukum hakam dari segi ekonomi banyak kita yang terbengkalai, yang terkantoi. Sekarang hukum hakam dari segi pemerintahan ada juga dalam agama Islam. Tuan-tuan, contoh kita ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi buat semua. Bab sembahyang, bab zakat, bab puasa, Nabi dah jalankan hukum-hukum pada rakyat jelata dia. Termasuk Nabi sendiri buat. Bab memajukan negara, Nabi ke perintah negara. Hak tu tak reti-reti. Nabi merintah negara, Nabi jadi ketua negara, Nabi memajukan negara. Dalam memajukan negara tu, Nabi patuh semua hak ada dalam Quran. Buat hubungan diplomatik perdagangan dengan negeri-negeri berdekatan. Ada urusan jual beli segala macam. Semuanya. Ada urusan persenjataan dalam mempertahankan negara. Semua Nabi buat belaka. Lepas tu apa masalah awak yang terkapai-kapai, susah nak cari macam mana mentadbir negara cara Islam? Maulud Nabi awak tahu, tiap-tiap bulan buat maulud Nabi. Ni jenderam. Pondok jenderam tu boleh kata setiap masa maulud Nabi. Tak apa. Awak nak buat maulud lah. Tapi ni je. Faham ke tidak apa hak Nabi buat? Sebelum Nabi wafat, Nabi jalan ke 100% hak ada dalam Quran. Dia bukan duk main maulud saja. Dulu kini dan selamanya maulud saja. Okey? Baik. Dalam bab, saya dah sebut pada kuliah subuh yang lepas. Bila negara Islam Nabi dah maju, bila dia pindah ke Madinah, negara sudah jadi world class punya pada masa itu. Allah suruh Nabi perintah. Allah perintah Nabi supaya menjalankan hukum undang-undang jenayah dijalankan. Macam mana? Dalam bab murtad. Saya dah sebut bulan lepas. Bila Nabi dapat memerintah banyak negara, Yaman pun jatuh di bawah kekuasaan Islam. Yaman tu Syam. Syria tu di bawah kerajaan Nabi kita. Luas tu. Madinah, Mekah, Syria tu luas. Nabi hantar ketua menteri besar seorang merintah Syria, namanya Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian Nabi hantar ketua hakim dia seorang, namanya Mu'az bin Jabal, hantar pergi. Saya nak cerita balik. Bila Musa al-Ash'ari, bila Mu'az bin Jabal pergi untuk menjalankan undang-undang ni lah, undang-undang hukum-hukum agama nak dijalankan 100% ni, dalam bab tu, maka Allah hantar, Nabi hantar Mu'az bin Jabal. Maka Mu'az Jabal pun pergilah jumpa dengan menteri besar dia, Abu Musa al-Ash'ari. Sebab dia ni pegawai untuk menjalankan hukum jenayah nanti. Bila sampai pergi tu, Abu Musa al-Ash'ari bentangkan satu hamparan yang istimewa sikit. Sebab pegawai pergi ni pegawai tinggi, jusa C ke jusa A, jusa B tak tahulah, tapi pegawai tinggi. Maka Mu'az bin Jabal bila dia nak duduk saja, dia tengok ada seorang duduk berdiri di situ, tangan terikat. Saya nak beritahu tuan-tuan bahawa Nabi mengamalkan ayat ni 100%. Jadi saya nak tunjuk contoh lah ni. Untuk tunjuk contoh, sepatutnya saya pergi hurai ni dalam parlimen tau. Sepatutnya saya pergi hurai dalam parlimen. Perdana Menteri pun ada, Yang Pertua Agong pun ada, semua ada. Tapi dah tak ada siapa jemput saya pergi, nak pergi macam mana? Ya halau dia orang, tak boleh. Sepatutnya saya kena cakap di sana. Tapi apa boleh buat? Tak ada daya upaya, tak boleh pergilah. Maka Mu'az Jabal tanya, "Ma li hadzal rajul?" Apa hal pula laki-laki ni tercogak di situ, tertongok di situ, apa hal? Katanya menteri besar kata, "Kana yahudiyan." Dia ni Yahudi. Fa aslama, masuk Islam. Thumma tahawwada, lepas tu masuk Yahudi balik. Islam murtad. Dia asalnya kafir, masuk Islam. Lepas tu murtad. Kata Abu Musa, aku ingat dia ni lama dah. Dia cakap Arab, terjemah ke Kelantan. Aku ingat dia ni berpuluh hari dah. Aku nasihat Allah. Lemek tekak-tekak nasihat suruh masuk Islam balik. Degi tak nak. Tu dia tercongok situ tu. Tu dia panggil mung mari tu.
Kata Muaz bin Jabal, wallah, demi Allah, saya tak boleh duduk lagi wahai yang amat berhormat Datuk Seri Musa Al-Asy'ari. Jadi saya tak boleh duduk lagi lah, melainkan saya kena jalankan hukum Allah dulu. Sebab dalam huraian, sebab orang Islam yang beriman tu dia mesti jalan ke hukum Allah kafah, semua sekali. Jadi sekarang ini tugas Dan, dia kata. Dan Negeri Sembilan bila cakap, ini tugas Dan. Tak apa, Dan uruskan dia ni. Dia pun ambil kawan tu, dia beri pula nasihat. Campur-campur nasihat. 21 hari beri kaunseling. Saya dah sebut dulu. Abu Musa beri kaunseling. Abu Musa Asy'ari, Menteri Besar pun beri nasihat. Kaunseling, nasihat. Pakar-pakar motivasi beri nasihat semua. Kalau zaman sekarang ni termasuk Hasan Ali pun kita akan panggil beri nasihat pada dia. Sebab dia pakar motivasi. Sebab murtad ni dia nak jaga. Sila Datuk. Nasihatkan. Menangislah dia, berselawat di situ, menangis supaya kawan tu masuk Islam balik. Tapi apa kata-kata? No, tidak. Untuk masuk Islam semula, tidak, sekali-kali tidak. Maka hukumnya fadaraba unuh. Maka dia hukum pancung orang ni mati. Maka pakar motivasi mana pun dia kena ingat, dalam perjuangan dia wajib untuk memperjuangkan supaya undang-undang agama dalam Islam ni dijalankan 100% dalam negara kita. Hak awak nak berjerit atas pentas nangis, Allah, tak jaga akidah tu. Ya Allah, silakan. Tapi jangan lupa, perjuangan untuk menggubal undang-undang murtad ni wajib juga. Jadi kalau awak bercakap atas pentas secara adil, awak kena sebut semua sekali. Jangan bergerak sebelah. Jelas tu, very clear. Hak tu sedap tu, sakit belakang. Nabi bila orang test dia sekali, Nabi pun orang test tuan-tuan. Jangan kat ustaz kampung macam biasa ni. Lagi banyak ditestnya. Orang test dia supaya adalah anak orang besar mencuri, anak pegawai kanan kerajaan mencuri, jutawan lagi, kapal di laut, gedung di darat punya hartanya. Orang pergi pujuk Nabi supaya kalau boleh hejah sikit. Orang Kelantan kata hejah. Kita hejah sikit supaya kawan ni kita ringan sikit hukum. Sebab kalau kena hukum kerak tangan, malulah dia. Sebab dia anak Tan Sri, lepas tu jutawan, segala-galanya wan belakalah, malulah dia. Merah muka Nabi. Nabi kata, wallah, demi Allah, lau kana Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Dalam bahasa huraian, kamu yang main huraian. Sebab saya pun tak ada dalam majlis hak Nabi marah macam mana, saya pun tak tahu. Cuma dalam uslub hadis tu, bolehlah huraian begitu. Kamu yang main, aku, kalau anak aku, Mek Siti Temoh aku tu curi, aku kerak tangan dia. Orang Kelantan kalau anak perempuan seorang pula kat Mek lawi, Mek Siti Temoh, Mek Siti Fatimah. Tu dia. Kalau hak lelaki pula awal, ayah saya tu Awang Suk. Sebab anak lelaki seorang je sayang mak awal. Oh awal, bangunlah sembahyang subuh. Awal, oh awal. Tu hak dia kibarat tu. Awal bangunlah sembahyang subuh. Awal sayang ya. Wallahi law kanat Fatimah sarqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, kalau Fatimah tu mencuri, aku wajib kerak tangan dia. Sebab apa? Saya nak relevankan dengan ayat Muhammad ini. Sebab masuk Islam tu kena semua sekali. Kena menjalankan segala hukum-hukumnya. Jadi untuk negara kita, tak apalah, saya syok sendiri. Saya ni bercakap dalam parlimen sekarang. Tuan Ibu Tua, untuk negara kita yang tercinta, cukup kalau tak mau laknat Allah, kena ada dalam cita-cita setiap orang yang ada dalam Dewan yang mulia ini untuk pasang niat supaya perjuangan kita menuju ke arah menyempurnakan hukum Islam semua sekali. Ada pasang niat dalam hati masing-masing, selesai kerja kita. Tapi kalau tak ada langsung niat tu, Tuan Ibu Tua, maka kita Islam tipu nama dia. Bagi situ sekali. Dia apa kata, keluar Ustaz. Tak apa. Jadi saya puas hati. Saya boleh keluar, tak ada masalah. Kena kata benda macam tu.
Datuk Harundin kata, saya yang gagah cakap ni. Sebab rujukannya, ulama-ulama 7 tala langit, 7 tala bumi. Datuk Harundin tu, dia ni mana-mana pun orang tahu dia bahawa dia ni ulama. Kecuali kumpulan tu. Kumpulan tu saya kira lah dia kumpulan lain. Harundin ni punya bisanya dia duduk tepi padang pokok dia 3 orang. Helikopter tunggu dek. Mari nak tanya hukum saja. Tapi tunggu tepi padang, helikopter turun. Punya hebatnya dia. Dia kata, ini dia ya. Cara kita nak bagi pendekatan. Siapa-siapa yang mati, tidak ada niat pun dalam hati dia nak setuju. Sekadar masing-masing lah. Nak bersetuju ataupun memperjuangkan supaya Al-Quran ni menjadi dasar nombor 1 dalam negara. Tak ada niat apa pun dia. Mati dia tak sempurna. Iman dia tak sempurna. Makna dalam hati dia ikutlah. Undang-undang bergapo pun tak usah kira lah. Tak ada hal. Kita pakai undang-undang apa pun janji adil. Tengok tu. Kita duduk dalam undang-undang kafir pun kalau adil apa salahnya? Duduk dalam undang-undang Islam pun kalau tak adil apa faedahnya? Tengok ayat gila dia guna tu. Ini ayat gila namanya. Duduk dalam undang-undang kafir pun dah adil apa salahnya? Duduk dalam undang-undang Islam kalau tidak adil apa gunanya? Ini malaikat apa pening nak tulis dosa ke pahala dia ni ya? Redha bi kufri, redha pada undang-undang kafir berdosa. Kita duduk bawah kalau kita pakai undang-undang kafir dengan terpaksa, darurat saja. Tapi kena niat nak bawa undang-undang Islam yang kita nak jalankan. Bila masa? Suka hati awak lah. 100 tahun lagi ke, 200 tahun lagi ke, tak apa. Tapi ada perjuangan berjalan menuju ke arah tu. Itu kita nak ya, tuan-tuan dan puan sekalian. Ingat baik ni. Sebab kita jumpa lagi di padang mahsyar nanti. Kita akan bertemu di sana, malaikat akan tanya, saya akan jawab gini, saya cakap dah. Surah kata warisan Tuhan malaikat saya dah cakap dah. Dia ni aja degil, itu dia tanggung sendirilah. Mari kita akan cakap macam ni lagi. Kalau saya cakap salah, tuan-tuan, ustaz ni lah yang ajar karut dulu. Kami sesat kerana ustaz ni lah ajar. Tuan-tuan akan pukul saya daripada mahsyar nanti. Jangan ingat mamai. Sabit dalam hadis bahawa apa benda yang kita buat ni akan disoal balik daripada mahsyar. Ustaz ke apa semua kena soal balik. Nak jawab apa? Janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan. Hari ni satu ayat pun insya-Allah. Janji tuan-tuan dapat ilmu. Apa hubungan ayat ni? Maknanya ayat pertama tadi, rangkap pertama, huraian pertama, hendaklah ikut dengan menjalankan semua hukum-hukum Quran tu kena jalankan semua sekali. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Maknanya, kalau dalam Quran tu ada 80 hukum-hukumnya, 80. Kalau awak tolak semua sekali, awak adalah berkeroni dengan syaitan. Awak memang syaitan pun angkat topi pada awak. Awak memang hebat. Anak murid kanan saya. Sebab apa? Awak tolak semua 80 perkara dalam Quran. Itu namanya khutuwatus syaitan. Yang kedua, kalau ada pula satu kumpulan 15 saja dia pakai dalam Quran, 65 lagi dia tak pakai. Awak juga sekarang ni berkeroni dengan syaitan, dalam jejak langkah syaitan. Ada pula saya 79 saya ikut ustaz, satu saja saya tak ikut, tak setuju. Awak juga berkeroni dengan syaitan. Khulasatul qaul, the conclusion, semua sekali tu, kalau awak mati dalam keadaan begitu, awak masih tak mati dalam tidak sempurna Islam awak. Islam ni tuan-tuan sekalian, sama ada terima semua sekali, ataupun kalau tak terima, walaupun satu, kira tidak Islam. Dia matematik Islam ni lain tau. 80 tolak 1 pun kosong, 80 tolak 79 pun kosong, 80 tolak 5 pun kosong jawapan dia. Dia matematik lain sikit. Ini pening cikgu matematik ni.
Sebab kalau Islam tu 80 perkara, awak tolak satu, maka kosong iman. Islam awak kosong, zero. Kalau awak tolak 79, ada 80 perkara dalam Quran, maka awak pun jawapannya kosong. Islam awak tu kosong. Mau tak mau mesti telan semua sekali. Tu dia ya. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itulah musuh kamu yang sangat ketat dan sangat nyata. Saya nak beritahu kepada tuan-tuan, setan ni siapa? Kita belajar tajuk setan pula hari ni ya. Dulu ahli setan. Dia ada pendakwah dia ni Bismillahirrahmanirrahim. Atau usaha orang-orang tabligh. Ahli setan tu jadi macam tu sekarang ni. Puncanya orang tabligh yang duk pujuk dia segala macam. Akhirnya sekarang dia jadi pentabligh, pendakwah. Yes. Orang tabligh dengan cara dia, orang politik pun dengan cara dia. Dengan sebab orang politik, maka adanya ustaz-ustaz di setiap buah sekolah di Malaysia ni usaha orang politik. Sama mulia tu. Jangan orang tabligh kata itu tak jadi, tak cukup tu sebab dia tak keluar 40 hari. Jangan. Usaha orang politik lah, di mana saja sekolah, walaupun sekolah Cina, tak sunat semua. Tapi ada 15 orang budak, wajib ada ustaz seorang. Usaha siapa tu? Orang politik. Tak mulia ke tugas tu? Ada sekolah agama, di setiap sekolah agama ada surau apa segini. Ini usaha orang politik. Tu tajuk mana pula ustaz tu? Tak tahu, dia nak pergi situ ikut dia lah. Innahu lakum aduwwum mubin. Kita nak belajar tajuk setan. Ahli setan tadi ya. Setan ni tuan-tuan, dia dulu ketua usrah. Kalau malaikat ni ada usrah, setan tu ketua usrah. Dia ni ketua malaikat-malaikat. Cantik kehadiran dia, menyediakan tempat apa semua dia belaka tahu. Ketua usrah. Dia. Tapi punca dia jadi setan yang jadi musuh Islam, musuh kita ni, dia berlaku satu kes. Ni nak ajar orang Melayu di Malaysia. Ni dalam parlimen juga ni saya nak cakap ni, tuan tua. Bermula kesalahan setan tu, tuan tua tahu kau? Saya tak tahu ustaz, tak. Dengar ni. Ustaz kampung nak beritahu. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. Kalau tak betul apa itu maksud ayat ya. Waktu kami Allah Tuhan Yang Maha Agung berfirman, bermerintah supaya semua malaikat usjudu li Adam fasajadu. Hendaklah kamu semua tunduk hormat kepada Adam. Fasajadu. Semua sekali hormat. Illa iblis aba, kecuali iblis dia bangkang. Satu kesalahan dia ni ialah bangkang Allah Subhanahu Wa Taala. Dia asalnya ketua usrah dalam bahasa kita. Satu bangkang, yang kedua wastakbara, takabbur. Satu kesalahan dia tak patuh pada arahan Allah supaya hormat pada Adam. Yang kedua dia takabur, menyombong depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dua kesalahan itulah maka dia dicop. Innahu lakum aduwwum mubin. Dia tu adalah musuh ketat kamu. Dua kesalahan. Saya dah sebut dalam kuliah saya, tiap masa saya akan sebut. Tapi yang paling besarnya takabur, dia disuburkan depan malaikat dalam majlis tu, dia suburkan betul-betul. Bila Tuhan kata kamu akan jadi musuh ni, kamu akan aku buh dalam neraka segala macam, punya takabur dia no problem, tak ada apa masalah. Wahai Allah, tak ada apa masalah kamu nak buh aku dalam neraka segala macam, tak ada masalah. Cuma satu permintaan aku. Aku minta supaya dipanjangkan umurku hingga sampai hari kiamat. Sebab aku nak sesatkan anak cucu Adam ini, supaya sama-sama sesat dengan aku. Dia minta dengan Allah supaya memanjangkan umur dia. Kita nampak macam biasa aja ayat tu. Tuhan benarkan,
Tapi luar biasanya ialah setan pun tahu Allah Maha berkuasa. Setan pun tahu Allahu Akbar. Jadi kalau orang Islam pun takut pada Allahu Akbar, maka dia teruk pada setan lah. Sebab setan pun tahu Allahu Akbar. Setan pun ada sifat, di antara sifat 20 tu ada pada setan. Tapi dia bangkang. Buktikan. Tuan-tuan, ni bukti dengan baik. Dia minta dengan kekuasaan, kebesaran Allah supaya panjangkan umur dia. Kenapa? Sebab dia tahu yang boleh menyihatkan dia, yang boleh memanjangkan umur dia ni ialah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia minta dengan Allah. Dalam bahasa huraian, wahai Tuhan, dengan kebesaranmu, dengan keagunganmu, dengan qudrat iradatmu, aku minta supaya aku ni dipanjangkan umur. Jadi dua kesalahan tu nak beritahu kita, tuan-tuan sekalian, Allah dah ajarkan kita bahawa syaitan tu Allah cop musuh kita nombor satu. Jadi dalam bahasa sindiran, tuan yang bertua, agak-agaknya kesalahan orang Melayu lawan Allah ni berapa perkara. Syaitan dua. Takabur. Orang Islam Melayu pada takabur. Orang yang menyiarkan video lucah segala macam ni, kalau tak kena cara, ada sifat takabur, sombong pada dia. Apa undang-undang boleh buat pada saya? Kalau tak kena cara, saya ulang sekali lagi. Kalau tak kena niat, dia tak apa agama boleh. Apa orang boleh buat dengan saya? Saya siapa ni? Baik punya saya dia. Ustaz dia ni lekeh punya ustaz, kampungan punya, apa ada. Daripada atas sampai ke kaki ustaz ni semua tak ada. Dia takut jadi macam tu. Memandang kita ni begitu, dia buat apa saja. Takut jadi takabur. Dalam cakap segala macam. Oh, takabur. Takabur tu kerja setan. Ada orang Islam yang takabur. Tuan-tuan dengarlah ucapan-ucapan kadang-kadang takabur menghina orang dia seolah-olahnya. Ingat. Lepas tu hak lawan hukum Allah. Setan ni lawan hukum Allah. Apa hukumnya? Usjudu li Adam. Kamu wajib hormat pada Adam. Hukum Allah. Dia lawan. Satu. Enggak orang Melayu, orang Islam. Kalau kita orang kata kobek cari, kita cari-cari. Banyak orang Melayu ni hak lawan hukum Allah. Lepas tu dia rasa dia hebat lah tu. Lawan hukum Allah ni tuan-tuan jangannya. Jadi kita ingat baik. Kalau kita buat dosa, jangan sampai kita lawan hukum tu. Hukumnya riba ni haram. Kita kata, haram zaman dulu. Sekarang ni tak apa dah sebab zaman globalisasi sekarang. Itu namanya lawan hukum Allah. Kalau awak nak makan riba sampai pecah perut tu awak punya pasal. Tapi jangan lawan hukum Allah. Kalau lawan, awak akan jadi setan. Takabur lawan hukum Allah. Habis tuan-tuan sekalian. Jadi ingat baik ya. Ayat 208 tu saya baca sekali lagi. Lepas tu kita pergi ayat 209. Dua ayat. Lepas tu kita akan sambung 210, 211 tu. Simpan baik-baik. Kuliah bulan depan. InsyaAllah. Panjang umur, murah rezeki. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam. Masuk macam mana? Dengan mematuhi segala hukum-hukum Islam. Dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Tak masuk agama Islam semua sekali, tak patuh pada semua sekali, pilih-pilih hukum Islam tu, itu syaitan nama dia. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang lagi nyata. Okey, setakat tu rakyat Malaysia rasa cemas. Kalau ditafsir ayat ni begitu di dalam TV, orang dengar semua sekali, dia rasa cemas. Untuk hilang kecemas dia tu, Tuhan datang ke pula ayat 209. Maka kalau kamu tergelincir dan jatuh ke dalam kesalahan disebabkan tipu daya syaitan, jadi kalau kamu terbuat juga dosa, lawan juga Allah, tergelincir juga lawan sunnah, hina sunnah segala macam, tu namanya kamu tergelincir kepada dosa. Bila kamu tergelincir itu sudah tentulah kamu ni ditipu oleh syaitan. Dalam hukum Islam, siapa yang buat dosa, waktu tu dia ditipu oleh syaitan. Ada hadis Nabi tu. Tidak ada seorang yang berzina, melainkan kalau dia waktu tu ada iman betul-betul, dia tidak akan berzina. Bila berzina tu maknanya dia
iman dia jadi kurang kerana ditipu oleh syaitan. Tidak ada orang yang buat dosa melainkan waktu itu dia dipengaruhi oleh syaitan. Ingat, kita manusia memang Nabi dah sebut, memang semua manusia ada dosa. Apa dia? Nabi pernah bersabda dalam hadisnya, mafhumnya, semua manusia tu terdedah kepada melakukan kesilapan, yakni dosa. Wa khairul khata'in, tapi sebaik-baik orang berdosa tu at-tawwabin, orang bertaubat. Sudah baca dulu. Jadi bila kita melakukan dosa, tak boleh tidak kita ni, tak boleh siapa yang mengatakan saya terlepas daripada melakukan dosa sebab saya ustaz. Jangan gitu ustaz, tak betul tu. Sebab Nabi kata manusia semuanya boleh terdedah dengan dosa. Jadi kalau kita terdedah dengan dosa, kita tahu benda itu berdosa setelah datangnya keterangan-keterangan yang jelas kepada kamu. Datang ada keterangan yang jelas. Apa dia? Dalam ayat 208 tu, hukum-hukum Islam semua sekalinya ni kamu kena buat. Jelas. Kalau kamu tak lawan hukum Islam ni, kamu telah mengikut jejak langkah syaitan, yakni berdosa. Bila datang keterangan yang jelas gitu, tiba-tiba kamu buat juga dosa, maka Allah ajar. Saya hurai. Jangan kamu berputus asa. Jangan kamu kecewa. Jangan kamu rasa tak ada harapan lagi dah nak dapat syurga Allah. Ingat. Fa'lamu. Kamu kena faham. Annallaha azizun hakim. Bahawa Allah tu maha kuasa. Lagi maha bijaksana. Allah tu maha kuasa untuk memaafkan kamu. Menjadikan kamu layak masuk syurga. Setan ni tuan-tuan sekalian, dibuka peluang untuk Allah nak beri maaf. Dalam sejarah, dalam hadis, dalam kitab, kalau kita baca kitab-kitab Taurat Nabi Musa punya, setan pernah pergi jumpa Nabi Musa, berkata pada Nabi Musa dalam kitab Taurat Musa ni, ya, wahai Musa, anta, awak, qad kallamaka Allah, awak pernah bercakap dengan Allah berdepan kan? Wa kallama Allah Musa taklima, kan Musa bercakap dengan Allah nak terima kitab tu. Tolong pergi cakap pada Allah, aku minta maaf di atas dosa aku. Musa pergi rayu pada Allah. Bukan rayu, Musa sebut, ya Allah, syaitan ni minta dia, kalau boleh dia dimaafkan. Allah kata apa? Boleh. Dengan syarat dia pergi cari kubur Nabi Adam, dia kena hormat pada kubur Adam. Musa pergi beritahu lah, wahai syaitan, okay, clear, no problem. That means awak punya dosa boleh dimaafkan. Bisyartin ala an yakuna anta tasjud fi qabri Adam. Dengan syarat awak pergi ke kubur Adam, hormat dia di situ. Syaitan kata apa? Bab ni aku tak boleh terima. Untuk sujud hormat kepada Adam dulu, waktu dia hidup dulu, aku tak hormat pada dia. Kini kau pula kubur dia. Sorry, goodbye, minta maaf, dia berjalan. Apa maknanya tu? Dalam kitab tu, Allah bagi peluang untuk bertaubat kepada sesiapa sahaja. Sebab apa? Sebab Allah tu maha kuasa. Untuk kita, saya dah sebut dulu, jangan ada orang Melayu yang mengatakan tak apalah, ala-ala menyelup Pakasam biar sampai ke pangkal lengan. Kalau di Kelantan saya kena kata, ala-ala menyelup tempayang budu biar sampai ke bahu. Dia budu tu dia tempayang besar. Jadi budu ni busuk, makan soram. Supalah macam calup pun busuk juga. Jangan nak kutuk budu. Jadi ala-ala menyelup Pakasam biar sampai ke pangkal lengan. Biar kotor begitulah sampai ke mati. No. Ala-ala berdakwah biar hitam. Ala-ala berdosa biar sampai ke mati. Tidak. Allah maha kuasa, maha baik, maha bijaksana. Dia buka peluang untuk kita. Dosa apa pun yang kita buat, pintu taubat Allah buka. Pada setan pun Allah buka, kalau ikut kitab tadi. Jadi okeylah. Sekarang pintu yang menyelamatkan kita dalam segala dosa atas tadi, pasal 18 aja hukum Allah, berpuluh-puluh kali kita tolak, pintu taubat masih terbuka. Terbuka macam mana? Begini. Ini taubat tu sekurang-kurangnya ada 3 jenis, 3 cara. Pertama, taubat dengan astaghfirullahalazim. Menyesal
Astaghfirullah banyak-banyak, beres. Contohnya dosa kita dengan Tuhan. Dosa-dosa dengan Tuhan, contohnya tak semayang lah. Dosa tak semayang ni wajib taubat. Cara taubatnya ialah menyesal dan ganti semayang tu sekadar yang mampu. Kalau kita tak semayang 15,000 rakaat, 15,000 waktu, Zuhur, Asar, segala macam ni campur-campur jumlah, tekan dengan kalkulator tu, 15,000 waktu yang kita tak semayang. Maka kita kena menyesal, taubat dengan Allah. Kemudian mengikut Imam Syafi'i, wajib ganti sekadar yang kita mampu. Umur 70 nak ganti 15,000 ni, tanggal kepala lutut tak tercover lagi, tidak akan, tak boleh top up lagi nak ganti tu. Sekadar yang mampu. Sehari 2 rakaat Zuhur dan Asar kita qada, esok kita qada subuh pula, begitulah sampai kita mati. Maka bersih. Saya ulang sekali lagi. Bersih. Kena sebut juga bersih ya. Dengan izin Tuan Yang Bertuah. Sila-silakan YB di atas. Sebab saya ni bukan bersih 3, Tuan Yang Bertuah. Dia bersih taubat. Tuan-tuan tahu ke ayat taubat? Saya tak ada ingat. Tak apa, saya tolong baca. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang betul-betul. Okey? Selesai. Dengan Allah selesai. Bahkan hadis Nabi kata, menyesal pun dah taubat dah. Allah, menyesalnya aku tak semayang pada muda-muda dulu. Dah taubat dah. Tapi yang detailnya Imam Syafi'i sebut, hendaklah menyesal dengan Allah, kemudian azam dalam hati yang tak akan tinggal lagi semayang sampai ke mati, kemudian qada sekadar boleh ganti. Selesai. Tu dosa kita macam tu. Yang kedua, taubat yang wajib pergi jumpa orang tertentu untuk nak minta maaf. Ni dosa kita di antara manusia dengan manusia. Menyesal dengan Allah, Allah menyesalnya, Allah aku buat gini, tipu kawan tu. Tak cukup. Tak selesai, wajib pergi jumpa kawan tu. Assalamualaikum tuan, saya minta maaf sebab tu tadi saya tipu. Tipu apa? Tipu senarai pengundi. Misalnya, contoh yang betul. Silakan YB. Saya tipu senarai pengundi. Orang mati dah, duduk dalam kubur belakang dah. Tapi saya masuk juga, lepas tu saya ambil orang lain pergi tolong mengundi. Bukan di Malaysia ni, di Mesir. Ya? Jadi buat gitu. Jadi saya kena minta maaf. Nak minta maaf dengan siapa tu tuan? Kena minta maaf dengan wakil yang kalah. Kena minta maaf dengan penyokong hak kalah. Kena minta maaf dengan Malaysia. Buka TV secara langsung, saya Datuk Seri Abdul Rahman Awangso minta maaf pada seluruh rakyat Malaysia, 7 petala langit, 7 petala bumi. Sebab sewaktu saya bertugas tu, saya menipu sekian. Maafkan saya, maafkan kami, maafkan daku. Sekian. Itu dia, wajib. Kalau tak buat begitu, tak selesai dosa dia. Sampai dalam kubur dia kena belasah sana. Sampai depan Allah dia kena tunggu orang yang dia tipu tu untuk bicara depan Allah. Semua orang kena tipu tu, semua sekali ada depan Allah. Waktu ni Allah minta sekali lagi, kamu nak maaf ke tidak? Kalau kamu maaf, maka besar pahala yang kamu akan dapat. Tapi kalau kau orang tu tak maaf, berpeluh dengan peluh api neraka lah kawan ni. 2 cara ya. Minta maaf itu taubat. Cara yang ketiga taubat, cara yang ketiga, no. Ulama saya dah terang dulu, saya ulang sekali lagi. Ulama seluruh dunia mengatakan bahawasanya taubat yang jenis ni lah yang paling payah sekali dalam hukum agama. Taubat dosa yang melibatkan kita dengan manusia. Taubat dosa dengan Allah, astagfirullahalazim, selesai. Tapi taubat dosa kita sesama manusia ni adalah terlalu payah. Seluruh ulama, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hanbali, semua mengatakan ittifaq bainal ulama ala anna hadha, dosa ini adalah as'abu, yang paling susah untuk bertaubat. Ingat tuan-tuan perempuan, jangan nak suka mengumpat orang, mengata orang apa sekali, jangan. Sebab ni dosa, kena minta maaf dengan dia. Itu dia ya. Yang ketiga taubat, kena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menyesal dengan Allah dan wajib mengucap kalimah syahadat. Ini dosa apa Ustaz? Dosa dengan Allah yang menyebabkan terbatal akidah. Ni, tak masuk Islam semua sekali, bangkang pula. Hukum Islam tu ada 50 perkara, dia bangkang 3 perkara. Ini dosa kafir. Maka cara taubatnya ialah
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk semula Islam, kemudian summa istaqim, istiqamah dengan Islam. Ini taubat yang ketiga. Jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian, oleh kerana Allah tu Maha Kuasa, itu dengan kuasa Allah, dia benarkan kita untuk bertaubat balik. Lagi Allah tu lagi Maha bijaksana. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, dalam melayari hidup di dunia ini, orang Islam yang betul-betul Islam wajib kena ambil Quran tu 30 juzuk tu wajib diamalkan semua sekali. Atas kadar mana yang terdaya dibuat. Kalau nama Nabi sallallahu alaihi wasallam 23 tahun saja dia memerintah, dia menyebar agama, dia memerintah menyebarkan agama, dia boleh jalankan semua sekali. Mungkin zaman Nabi itu kita katakan tak apalah ustaz, mungkin Nabi ada mukjizat segala macam. Okey. Zaman kita mungkin makan masa 93 tahun. Tak apa. Dengan syarat sama-sama kita berusaha, sama-sama kita berdoa, sama-sama kita menyokong. Mana gitu tu Ustaz? Sama-sama kita menyokong siapa-siapa saja yang perjuangannya nak kepada mendaulatkan Al-Quran ini, kita wajib sokong, wajib sokong, wajib sokong. 3 kali itu. Apa nak lagi? Supaya satu Malaysia yang kita bentuk ni, satu Malaysia yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang sangat comel, cantik, mendapat berkat dari Allah, mendapat ampunan dari Allah. Allah seronok tuan-tuan ya. Jadi itulah tujuan dan matlamat kita dalam hidup ni ya. Maka alhamdulillah sebab kita masih segar lagi, tak mati lagi. Kalau mati tak boleh berjuang dah kita tahu. Duk menepis kat dalam kubur tu. Sekarang masih hidup lagi, selamat berjuang. Tuan-tuan, puan-puan dan saya, mari sama-sama kita bergerak supaya ayat Quran ni, yang ada dalam Islam ni, kita dapat amalkan semua sekali dari masa ke masa. Allah qadri mastata'na, sekadar mana yang kita mampu, tapi niat mesti ada, azam mesti ada, insya-Allah. Jadi 2 ayat lagi tu insya-Allah ya. Jadi ni ustaz entah kena SMS pada anak ustaz, kuliah subuh tu sambung ayat surah Al-Baqarah ya, saya terlupa. Sebab banyak surau ni semuanya pakai nota ya. Okey, rujukkan tafsir pimpinan Ar-Rahman, keluaran Jabatan Perdana Menteri, ada dalam tu, dalam di rumah tuan-tuan tu. Dia ayat 208 hingga 209 ya. Tuan-tuan ada tafsir. Ini pun boleh ya, boleh tengok. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu